Allah gile-gilekan. Sebab itu kita kata 8 suasana yang Allah bagi. Allah bagi sakit, Allah bagi sihat, Allah bagi jumpa, Allah bagi berpisah, Allah bagi senang, Allah bagi susah, Allah bagi apa lagi satu? Gembira, Allah bagi sedih. Ini 8 warna kehidupan. Okay, yang Allah sudah sediakan untuk semua orang yang mukmin atau yang tidak mukmin. Okay, ataupun yang kata yang dekat dengan Allah atau yang jauh dengan Allah. Maka maksud ungkapan bila kamu sakit tak ada sihat, bila kamu sihat tak ada sakit tadi, boleh ditafsirkan juga kepada kita yang masih hidup dalam bentuk yang begitu. Nak ingatkan kita, kalau hari ini kamu sihat, tolong ambil kira maka akan sampai harinya yang kamu akan sakit. Maka kalau kita diberi kesihatan, maka kita kalau sampai terasa sangat istimewanya hingga membina impian, membina cita-cita dan ingin meraih apa lagi harta dan sebagai pangkat dan jawatan yang lebih banyak daripada apa yang sudah dimiliki. Okey? Impian, cita-cita dak rasanya ya Allah semakin membesar, semakin meninggi. Okey? Dan akhirnya kita merasa bahawa hidup ini kita yang punya. Hidup ini adalah untuk kita meraih segala apa yang mampu, membuat apa saja untuk keuntungan kita. Untuk kita tinggal lama di dunia. Untuk kita tinggal lama di dunia. Ini yang kita faham. Sebab itu Al-Qari'ah bila sampai hari kiamat. Contoh, kalau kita ambil kisah Fir'aun ataupun kita kata Fir'aun tak pernah terfikir dia akan mati dengan mengejar Musa. Contohnya. Namrud tak pernah terfikir dia akan mati hanya kerana seekor nyamuk. Ini contoh-contoh yang kita kata dia tak ingat bila dia senang, bila dia kuat, bila dia berkuasa, dia tak ingat dia akan jumpa mati. Kita yang nak bangun diri kita ini, kita yang kita kata beriman ini, tolong ambil kira ketika Allah bagi sihat, tolong buat apa yang patut, apa yang mampu. Memang tak salah berusaha, tak salah membina cita-cita, tak salah mengumpul harta. Okay. Tak salah merasa sangat cinta dengan dunia, tetapi dia tidak boleh lupa yang dia akan berjumpa namanya sakit. Okay. Apa yang kita selalu jumpa ialah bila orang itu diberi sihat, dia merasa dia sihat je. Saya untung sampai pencen, tak adalah sakit teruk-teruk, sakit sikit-sikit je. Dia tak merasa dia akan sakit. Sebab itu kita kata bila kamu merasa dalam zon sihat, kamu terlupa yang kamu akan sakit. Ini peringatan yang kita nak ambil. Okey. Kemudian kita kata, tapi sebaliknya, bila kita diberi sakit, okey, apa yang diberi sakit? Sakit keras tidak pernah, bila sakitnya sudah serius, okey. Bila sakitnya sudah serius, maka tidak lagi terfikir pada dia yang dia akan jumpa namanya sihat. Dia rasa inilah yang terakhir, mungkin berangkat lah agaknya ni. Okey. Ini satu kata kita kata ini membuat jiwanya tidak lagi diliputi maknanya harapan-harapan yang ada yang banyak-banyak tu semua dah jadi kabur, jadi tidak berdaya, cita-cita impiannya ataupun kita kata semangatnya, daya juangnya. Okey. Akhirnya kita kata semangat dan daya juangnya terpenjara. Artinya dia tidak lagi memikirkan apa usaha yang nak dibuat, apa lagi ikhtiar yang patut dibuat, apa lagi kehidupan yang patut dirancang, dan akhirnya dia terjumpa dengan namanya putus asa. Berapa ramai di hospital orang-orang sakit yang putus asa untuk sihat. Berapa ramai orang tua yang jatuh sakit tidak lagi memikirkan dia akan sihat. Sebenarnya perasaan ini, pegangan ini juga dia adalah tidak cantik sebagai orang mukmin. Okey? Oleh kerana itu sekali lagi mari kita lihat, jangan sampai bila kita sihat, kita tak pernah terlintas dalam kepala yang kita akan sakit. Okey, berapa ramai orang kaya yang tak sempat buat wasiat, tak sempat bagi harta. Akhirnya anak-anak isteri dia bercempera, bergaduh tak habis-habis, akhirnya tak bertegur dan sebagainya. Kerana mereka tidak menyediakan kehidupan dia yang dia akan sakit dan mati. Ini yang kita paling takut. Ini yang kita paling takut. Oleh itu sekali lagi kita diingatkan, kalau kamu jumpa sihat, jangan sampai terlupa nak merancang. Jangan sampai terlupa merancang yang kamu akan sakit.
Memang kita nak merancang tentang hidup, merancang tentang harta, merancang tentang kekuasaan, nak merancang tentang pangkat. Okey? Tetapi jangan merasa kamu sihat seumur hidup. Jangan merasa sihat seumur hidup. Kerana lawannya sihat, fitrah di dunia, bila kamu jumpa, Allah jumpakan kamu dengan sihat, insya-Allah Allah akan juga jumpakan kamu dengan sakit. Kalau Allah jumpakan kamu dengan senang, dengan kesenangan, jangan lupa, maaf sikit, jangan lupa bahawa Allah juga akan bagi kamu susah. Sebab itu orang senang kadang-kadang bila jatuh susah sesusah-susahnya. Kalau orang Melayu kata biawak bertenggung. Semua tak biasa. Mana boleh biawak nak bertenggung. Sebab dia tak ada bontot, dia ada ekor je panjang. Makanya sekali lagi kita katakan, kalau orang dalam dilempahi dengan segala kesenangan, maka tolong fikirkan juga bahawa Allah juga boleh lempahkan kesulitan. Sebab itu kita kata bukan kerana duit banyak aja. Kalau kita ingat lagi cerita Harun Ar-Rasyid dengan gurunya yang mengasuh akhlaknya. Okey, bila Harun Ar-Rasyid pergi mengembara masuk ke padang pasir, dia merasa dahaga sampai balik jumpa gurunya yang mendidik, yang banyak memberi nasihat tentang spiritual. Hanya dengan nak dapat segelas air, dia memberikan separuh daripada harta negara. Kemudian bila dia nak pergi buang air, dia memberikannya separuh lagi. Sebab itu bila gurunya kata, kamu boleh minum, tapi kalau kamu bersetuju atau tidak, aku bagi kamu segelas air, tetapi bayarannya separuh dari harta kamu, separuh dari kerajaan kamu. Oleh kerana dahaga itu merupakan satu cubaan yang paling menggentirkan, maka Harun Ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah ini bersetuju. Sama juga bila dia sudah minum, maka dia nak pergi ke tandas. Ditanya tuan gurunya, kamu sekarang nak keluarkan balik air yang kamu minum tadi. Okay? Kalau aku tawarkan harga untuk keluarkan air itu separuh lagi harta kekayaan negeri kamu, kamu bersetuju atau tidak? Okay? Ini cara mengajar orang dulu-dulu. Okay? Harun Ar-Rasyid kata, silakan. Yang penting saya dapat pergi tandas. Maknanya, harta dan kekayaan itu tidak mampu memberikan kesenangan segala-galanya. Kesenangan dalam bentuk segala-galanya. Okay? Maka sekali lagi, mari kita tengok. Ada sakit yang tak jumpa sihat, ada sihat yang tak jumpa sakit. Maka satu daripada ungkapan makna daripada ayat ini, daripada ungkapan Ibn Hanbal ialah apabila seseorang itu diberikan, dikurniakan dengan sihat seumur hidup, maka dia berusaha sebesar mungkin, sekuat mungkin, sampai kadang-kadang cuai untuk mengingati Allah, kadang-kadang cuai untuk baik dengan karya masjid, kadang-kadang cuai dengan keluarga, kadang-kadang cuai dengan sahabat dan kerabat, kadang-kadang cuai dengan jiran dan kejiranan. Ini yang kita nak angkat. Maka sekali lagi mari kita lihat, kita ini sekarang tentang keadaan sihat, kita bersedia atau tidak untuk sakit. Tanda kita bersedia untuk sakit ialah bila kita mendengar berita ada orang sakit, ada sahabat yang sakit, ada saudara yang sakit, maka kita akan segera, kita akan memberi ruang yang terbaik dan untuk masa kita supaya boleh melawat. Boleh melawat sahabat kita, tanda kita simpati. Dan melawat orang sakit itu sangat mahal bayarannya, sangat besar pahalanya. Sebesar gunung Uhud, kata Allah. Kata Rasulullah. Maka kita nak bangun balik kekuatan. Bila kita melawat orang sakit, kita nak disuruh berfikir apa? Bukan fikirkan orang yang sakit tu saja. Tapi yang pastinya fikirkan, satu hari nanti aku akan juga boleh sakit macam dia. Aku juga satu hari nanti boleh sakit macam dia. Bermakna kita bersedia. Bukan bila jogging, bila makan telur setengah masak, makan madu, makan batu sauda, artinya kita tak sakit dah. Sakit.
Okey, maka jangan sampai kita diperingatkan kamu sihat tapi seolah-olah kamu tak pernah fikir pun yang kamu akan jumpa namanya sakit. Itu satu. Yang kedua, kita kata kalau kamu jumpa sakit, kamu rasa seolah-olah tak jumpa lagi sihat. Maka ini juga tidak sesuai. Bila kamu sakit, harapan kita pada siapa? Harapan kita pada ubat ke? Harapan kita pada doktor ke? Harapan kita pada rawatannya ke? Atau harapan kita pada Allah? Okey? Maka kekuatan yang nak dibangun sekali lagi pada petang ini kita nak kongsikan bagaimana membina prinsip hidup yang lebih sihat. Bagaimana nak membina prinsip hidup yang lebih praktikal kita antara kita dengan Allah sebagai orang mukmin. Kalau kita melihat orang sakit, maka satu hari kita juga akan sakit. Kalau masa sihat, kita tak digunakan untuk merawat orang sakit, maka ketika kita sakit, kita tidak ada pelawat. Tidak ada hadiah terbaik untuk seorang pesakit di hospital selain dikunjungi oleh pelawat. Okay, Umi dulu pernah sakit masa student lah, kata-kata masa di maktab perguruan gitu. Okay, sakit oleh kerana orang kampung jauh, mak tak pernah datang, kerana ada kakak pula ada anak kecil susah nak jalan. Sedih bila tengok tetamu-tetamu datang melawat pesakit-pesakitnya, tapi di katil kita tidak punya tetamu. Oh, jangan main-main, itu lebih sakit daripada sakit yang sebenarnya. Okay, sebab itu sekali lagi, semasa Allah bagi kita sihat ini, tolong guna sikit masa yang kita ada untuk melawat yang sakit. Kerana satu daripada rawatan yang kita perlukan semasa kita sakit ialah adanya tetamu yang datang mendoakan kita supaya sihat. Maka yang kedua ayat yang tadi, bila kamu sakit, kamu tak pernah fikir yang kamu akan sihat. Ini juga salah. Yang pertama juga salah, sihat tak ingat sakit ataupun sakit tak ingat sihat. Kerana hujungnya putus asa. Hujungnya tidak lagi ada harapan mengaitkan diri dengan Allah. Kemudian yang kita paling takut, dia sudah memenjara semangatnya. Semangatnya terpenjara. Bila semangat terpenjara, akhirnya dia jumpa namanya tidak lagi berusaha, tidak lagi positif, tapi pasif. Tak apalah, apa jadi-jadilah. Tak boleh nak buat apa dah. Saya ni dah tua memanglah. Tak boleh nak usaha apa-apa lagi. Jangan. Kita diberi ruang dan kesempatan. Sebab itu sekali lagi, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah rasa kecewa. Dan jangan pernah merasa tidak berdaya. Sehingga hilang kekuatan, hilang cita-cita, hilang semangat. Hilang untuk berfikir bagaimana untuk membaiki hidup saya sekarang ini. Ini bahayanya. Sebab itu kita kata, bukan orang tua sakit je mati. Orang muda sakit pun mati juga. Jadi kalau orang tua sakit mati itu normal. Tapi janganlah nunggu, ya Allah, bilalah Allah nak ambil aku ni. Ya Allah, Allah ni lupa kat aku dah agaknya. Jangan. Sebut nama Allah banyak-banyak. Zikirnya banyak-banyak supaya kita merasa kalaupun kita diambil Allah, dijemput Allah, bermakna kita sudah bersedia. Ini kekuatan yang nak diangkat. Mari kita tengok. Ucapan ataupun ungkapan yang diungkapkan oleh Ibn Hanbal tadi adalah diambil daripada firman Allah daripada surah Hud yang diasaskan kepada surah pada apa yang Allah kata di surah Hud ayat 9 sampai 11. Quran surah Hud ayat 9 sampai 11. Maksud ayat itu apa? Dan jika kami rasakan kepada manusia satu rahmat, satu nikmat. Rahmat tu kasih sayang Allah. Satu nikmat dari kami. Kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya. Mula dibagi rezeki, dibagi nikmat, dibagi rahmat. Okay? Kemudian Allah cabut. Ini kerjanya. Kemudian kami cabut daripadanya, pastilah dia akan menjadi putus asa lagi, tidak berterima kasih. Mula-mula sihat, kemudian Allah bagi sakit, dicabut sihatnya itu. Maka pertama dia akan menjadi orang yang berputus asa dan dia menjadi orang yang kita katakan
tidak berterima kasih. Pasal apa Allah bagi aku sakit ni? Aku dah makan ubat, aku dah jogging, aku dah gitu, aku dah gini, aku dah diet macam-macam. Tapi Allah tak tengok apa yang kita buat. Tapi Allah buat apa yang dia nak buat. Allah tidak boleh ditanya, tapi kita lah yang akan ditanya. Jadi tak payahlah pasal apa aku yang kena lah. Aku ni solat, dia tak solat, tak kena. Aku yang solat kena, tak payahlah solat lagi dah. Jangan. Ni kekuatannya. Maknanya, kekuatan yang kita nak angkat ialah ada orang dibagi, apa tadi kita kata? Dapat nikmat. Okey, bahagia. Tapi bila Allah cabut nikmat, dia hilang. Hilang bahagianya. Seolah-olah dia merasa bila dia cabut nikmat itu, Allah tak suka dia. Allah benci dia. Akhirnya dia berputus asa dan kecewa. Okey, dari surah ayat yang sama. Jika kami rasakan kepadanya kepadanya kebahagiaan. Tadi kita kata Allah bagi nikmat, kemudian Allah cabut. Sekarang ni bila Allah rasakan kebahagiaan pada dia sesudah bencana yang menimpanya. Maknanya setelah dia sakit, Allah bagilah nikmat yang namanya sihat. Okey? Maka dia akan berkata, nescaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu daripada aku. Telah hilang. Okey? Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Jadi orang yang sakit kemudian Allah bagi sembuh, kadang-kadang juga boleh menjejaskan hubungan dia dengan penciptanya. Hubungan dia dengan Tuhannya. Akhirnya dia kata ubat ni bagus, nak ni bagus, doktornya bagus, klinik ni bagus, hospital ni bagus. Jadi ubat orang lain tak bagus, ubat dia je bagus. Oh, jangan. Okey, orang yang Allah bagi kesulitan, kemudian Allah angkat, dia putus asa. Ataupun Allah bagi nikmat, okey, Allah kembalikan nikmat setelah dia dapat sulit, dapat susah, maka dia boleh mengatakan apa dia kata tadi dia? Dia sudah merasa telah hilang bencana itu dari aku. Hilang tu siapa bagi? Hilang tu siapa buat? Hilang tu tidak lain dia tidak bukan adalah Allah buat. Sesungguhnya dia sangat gembira. Orang sakit bila sihat, dia dah mula kata manusia itu lebih besar dari Allah. Manusia itu lebih hebat dari Allah. Manusia lebih penting dari Allah. Sebab dia bila dah hospital, dia sihat, doktor rawat, bagi ubat. Ubat ni bagus, ubat ni bagus, ubat lagi. Siapa yang bagi ubat tu bagus? Allah yang bagi ubat tu sesuai untuk dia. Bukan semua ubat yang kita makan orang lain makan boleh jadi bagus. Tak juga. Okay? Sebab itu kita kena teliti. Pernah tak kita sakit? Okay? Pernah tak kita sakit? Kemudian Allah bagi kesembuhan. Kalau Allah bagi keadaan ini, agak-agaknya, atau apa yang sudah berlalu, rasa-rasa sakit gigi kemudian hilang, demam kemudian hilang, sakit perut kemudian hilang, macam-macam lah sakitnya. Apa yang kita rasa? Kita membuat ataupun kita rasa kita lebih dekat dengan Allah, ataupun kita masih merasa bahawa Allah itu tak banyak campur tangan kerana aku dah sihat dah. Sihat kerana ubat, kerana doktor, kerana rawatan, kerana hospital saya hospital pakar, doktor saya doktor pakar-pakar, maka sihat dah. Maka dia akan jumpa yang namanya apa kita katakan? Dia akan jumpa namanya gembira dan berbangga-bangga. Berbangga-bangga kecuali orang-orang yang sabar. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana. Orang yang sudah diberi ujian dan diberi kesulitan, kemudian sabar. Allah bagi rahmah, Allah bagi pertolongan, Allah bagi kemudahan. Maka orang ini, orang yang sentiasa akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Setelah sakitnya dicabut. Setelah nikmat-nikmat sihat dibekalkan. Ini contoh orang mukmin yang sakit, sihatnya dia jadi macam mana? Orang mukmin yang sihat, sakitnya dia jadi macam mana? Okay, sebab itu orang sakit, apa je orang kata, kalau sakit ni kena jumpa orang tu. Dia setengah mati pergi jumpa. Setengah hati percaya yang orang tu yang pandai buat, bukan Allah.
Ini akhirnya boleh menjejas akidah, akhirnya boleh riak, jumpa Tok Bomong itu, Tok Boni, sembuh sana, sembuh sini. Akhirnya dia lupa bahawa yang menyembuhkannya adalah Allah. Bukan dukun ke apa ke benda yang dia pergi jumpa itu. Doktor hanya berusaha. Doktor hanya berusaha. Yang merasihkan ubat kita dengan apa yang ada di badan kita adalah Allah. Okey, maka sekali lagi kita kata, orang berbeza dengan orang beriman dengan orang tidak beriman. Orang tidak beriman bila dia bagi nikmat, dia habis-habisan menggunakan untuk menggarap segala yang ada di dunia. Sehingga lupa bahawa dia akan berjumpa dengan Allah.